Assalamualaikum dan salam syurga sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 2 September 2021. Bersama saya Alfairez Jemurin. Berita tengah hari dimulakan dengan perkembangan harian COVID-19. Kes positif di Sarawak kembali melonjak dengan 2,414 kes direkodkan pada Rabu di 32 daerah, meningkatkan jumlah kumulatif kepada 118,972. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam kenyataannya memberitahu daerah-daerah yang mencatatkan kes adalah seperti berikut. JPBN Sarawak turut memaklumkan 7 kes kematian baharu dengan 3 kes di Kuching, manakala masing-masing 1 kes di Betong, Pusak, Serian dan Sibu. Sementara itu, daerah lawas kini bertukar status dari kuning ke jingga setelah merekodkan 35 kes jangkitan tempatan dalam tempoh 14 hari yang lepas. Dalam kenyataan sama, JPBN Sarawak turut mengisytiharkan 2 kluster baru di Limbang, iaitu kluster Menuang Baru yang merupakan kluster komuniti dan kluster Sebayang Stalun yang melibatkan tempat kerja di tapak pembinaan. Turut diisytiharkan penamatan 2 kluster iaitu kluster Duyuh, Bau dan kluster Kampung Pueh, Lundu. Ini menjadikan jumlah kumulatif kluster aktif setakat ini adalah sebanyak 131 kluster. Berikut pula merupakan lokasi yang diputuskan oleh JPBNS berhubung pengisytiharan, pelanjutan dan penamatan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD. Berita seterusnya, Ahli Parlimen Kota Semarahan Rubiah Wang melakukan lawatan kerja bagi pemeriksaan dan juga cadangan penambahbaikan sistem saliran di Kampung Nangka dan Kampung Entingan pada Selasa. Dalam lawatan itu, beliau meminta Jabatan Pengairan dan Saliran DID Samarahan untuk mempersiapkan segala usaha bagi menghadapi sebarang kemungkinan bencana banjir di daerah Samarahan. Tambahnya, selain menaik taraf sistem perparitan dan saliran di kampung tersebut, beliau juga memohon supaya adanya satu mekanisme baru bagi mengatasi masalah banjir tersebut. Laporan seterusnya mengenai saranan Ahli Parlimen Baram Ani Ngau agar setiap penerima geran projek kecil luar bandar MRP memanfaatkan peruntukan tersebut dengan sebaiknya. Tegasnya, ini penting bagi memastikan peruntukan daripada Kerajaan Sarawak dapat memberi manfaat kepada semua pihak, khususnya ahli-ahli dalam Unit Serakup Induk Dayak Sarawak SIDS Marudi. Jelas Ani, jumlah peruntukan yang disalurkan kepada setiap unit tidak sama disebabkan setiap rumah panjang mempunyai jumlah ahli yang berbeza. Berucap dalam majlis penyerahan geran MRP di Pejabat Daerah Marudi pada Rabu, beliau menambah bantuan ini akan dapat digunakan untuk menampung keperluan yang penting bagi kegunaan setiap unit SIDS. Sebanyak 42 pertubuhan bukan kerajaan NGO yang terdiri daripada Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK menerima geran MRP berjumlah RM179,000. Menyentuh situasi pandemik COVID-19, Ani menasihatkan penduduk di Marudi supaya terus mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan agensi penguatkuasa yang lain. Berikutnya, Menteri Muda Pemodenan Pertanian Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Datuk Roland Sagah Wiin menyaksikan penyerahan projek membaik pulih siling bangunan dan menambah baik Gereja Katolik St. Jerome, Kampung Petung pada Rabu. Projek bernilai RM150,000 di bawah peruntukan projek transformasi luar bandar RTP itu akan bermula pada 6 September 2021 dan dijangka siap pada 5 November 2021. Turut diserahkan sebuah lagi projek RTP iaitu pembinaan Dewan Seberguna Kampung Petung bernilai RM500,000 yang akan bermula pada 14 September 2021 dan dijangka siap pada 13 Januari 2022. Dalam ucapan ringkasnya, Datuk Roland yang juga Adun Tarat berpesan sekiranya ada isu atau ketidakpuasan hati berkaitan projek sepanjang projek berjalan, pihak Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Petung boleh melaporkan terus kepada pihak Jabatan Kerja Raya JKR bahagian Serian selaku agensi bertanggungjawab untuk tindakan lanjut.
Selanjutnya mengenai usaha Majlis Daerah Lubuk Antu MDLA untuk menyedarkan masyarakat tentang pematuhan prosedur operasi standard SOP dengan menganjurkan program komuniti secara maya. Pengerusi MDLA Richard Ngumbang berkata meskipun program secara maya namun ia dapat mengingatkan komuniti mengenai kesedaran SOP bagi memutuskan rantaian COVID-19. Beliau juga menegaskan kepada masyarakat yang belum mendapatkan vaksin untuk pergi ke klinik yang berdekatan atau mendaftar di aplikasi MySejahtera untuk memudahkan proses divaksinasi. Selain itu, aktiviti gotong royong di beberapa buah sekolah rendah yang terpilih turut dilaksanakan dalam program tersebut yang diketuai Kelab Pencinta Alam Sekitar PALS SMK Engkelili. Di Sibu, seramai 2,800 orang pelajar di bahagian itu menerima baucer bantuan pakaian seragam sekolah menerusi program bantuan pakaian seragam Sekolah Yayasan Sarawak 2021. Penyerahan baucer disampaikan oleh Residen bahagian Sibu, Wong Hee Seng kepada Pegawai Pendidikan Daerah Sibu, Pegawai Daerah Kenawit, Wakil Pegawai Daerah Selangau pada Rabu. Penerima baucer melibatkan 1,850 orang pelajar dari Sibu, 500 orang dari Kenawit dan 450 orang lagi dari Selangau. Bantuan ini terbuka kepada pelajar sekolah rendah dan sekolah menengah sahaja yang terutama diberi kepada pelajar tahun 1 dan tingkatan 1 pada tahun 2021. Terdiri daripada pelajar miskin yang KIA atau Ketua Isi Rumah Terdaftar dengan e-kasih dan didaftar status kemiskinannya sebagai miskin ataupun miskin tegar. Murid keperluan khas atau OKU disahkan dalam fokus grup daerah masing-masing. Dalam pada itu, penolong Pegawai Pejabat Pendidikan Daerah PPD Sibu, Jackery Hillary Chukan, menyokong inisiatif pihak Yayasan Sarawak bagi membantu keluarga yang terkesan dengan pandemik COVID-19. So, pada pandangan saya, voucher ni memang baguslah untuk yang diberikan oleh pihak Yayasan Sarawak, dapat membantu para ibu bapa. Ya, kita tahu sekarang keadaan COVID, dan saya rasa memang pendapatan ibu bapa terjejas, dan melalui bantuan ini boleh meringankan beban pihak ibu bapa untuk anak-anak kembali ke sekolah. Manakala di Serian, dengan sebanyak 13 keluarga di Kampung Pichin telah menjalani kuarantin wajib selama 14 hari. Menurut Ketua Kaum Kampung Pichin, Rioy Lagit, kesemua keluarga yang menjalani kuarantin tersebut telah menerima sumbangan bantuan makanan daripada Ahli Parlimen Serian Datuk Seri Richard Rio Jaim pada Sabtu. Tambah beliau lagi, pemantauan akan dilaksanakan dari masa ke semasa bagi memastikan semua perkembangan kes baru dilaporkan dan direkodkan untuk dihantar ke pejabat daerah Serian. Dalam pada itu, tinjauan mendapati penduduk kampung tersebut amat mematuhi arahan pihak berkuasa dan Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP Fasa 2 lepas. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Alfaris Jemurin dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS. Bagi pihak Bank Negara Malaysia, saya ingin mengalu-alukan kehadiran para hadirin ke kempen Kesedaran Kewangan Sarawak ataupun WISPA 2021. Kempen yang akan berlangsung selama 3 bulan ini mempunyai temanya yang tersendiri, di mana pada bulan Ogos tahun ini bertemakan hak dan tanggungjawab pengguna kewangan, dan pada bulan September bertemakan urus kewangan anda dengan bijak, dan pada bulan Oktober pula bertemakan jenayah kewangan. Sekiranya anda tidak tahu di mana harus anda membuat rujukan tentang sasaran kewangan dan pengurusan kewangan secara amnya, saya ingin mengesyorkan supaya anda menghubungi AKPK untuk bantuan lanjut. Selain itu, elakkan diri daripada terjebak dalam mana-mana skim cepat kaya.
Saya juga menaruh harapan yang tinggi supaya kempen ini berjaya mendidik dan meningkatkan pengetahuan pengurusan kewangan kepada rakyat Sarawak. Harapan Kerja Negeri terhadap institusi kewangan dalam menyokong agenda pembangunan ekonomi dan sosial di Sarawak, menyediakan akses kewangan yang mencukupi bagi memenuhi keperluan rakyat, menawarkan solusi inovatif untuk produk dan saluran perkhidmatan mengikut keperluan masyarakat. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya meresmikan kempen Kesedaran Kewangan Sarawak BISPA. Selamat ngalih hari serta berita bebasa ngalih kita semua. Boleh ngaku Sima Tawil, bak Buletin Ukas Iban, edisi ngalih hari 2 September 2021. Berita ngalih hari itu dipun kengau berita COVID-19. Komiti Penyangga Penusah Negeri Sarawak, JPBNS, madah ke Sarawak kemari ngerikut 2,414 itik kes positif baru COVID-19 keditemunya di bak 32 pelilih menua. Enggaunya semua penyampau kes di atas sudah manggai 118,972. Pelilih menua tinggal ikut ke kes bakal di Ayan Ketuk. Kelimpah harinya 7 itik kes naban kenyawa megak diripot kenyadi, ianya 3 di Kuching, lalu kebukai belah sitik di Betong, Pusak, Surian, Ngau, Sibu. Pelilih lawas megak dipadah ke dia tu udah berbalik hari zon kuning, ngagai oren sepengudah ngerikut 35 itik kes berampit dalam kandang 14 hari ke udah. Bak penerang media kesebaka JPBNS megak madah ke kemari bisi 2 itik kluster baru ditemu di Limbang, ianya kluster Menuang baru ngau kluster Sebayang Stalun. 2 itik kluster dituku ke Punas, ianya kluster Duyo, Bau ngau kluster Kampung Pueh Lundu. JPBNS belah netap ke atur mindah bertagan diterit ke PKPD bakal di Ayan Ketuk. Berita nangkan Ketuk, Kaban Parlimen Kota Semeraha Rubiah Wang udah datang abas tabak ke Dilanggur Alai Ngadu serta ngamanah ke sistem parit Kampung Nangka ngau Kampung Entingan kena hari 2 tu tadi. Mai di dandau yang madah kelimpah perujeknya penusah ampubah bamenuanya megapatu diputar ngau cara bukai. Ketegalnya megak kuya UPS parit ngau entali ai di ID Semerahan dipinta ngatur pengawal berkaul dikena napi penusah ampubah di Peliliah Samarahan ti taunya di Subaramaya. Berita diterus ke ngau lalau Ari Kaban Parlimen Beram Anyi ngau minta sidak kenerima geran projek menua pesisir MRP ngena gerannya enggau mana. Kuya sidak megai tanggung pengawal nentu ke pemberi Ari Perintah Sarawaknya pulai ke penguntung ngau pemayak yang kaum ngagai bala raban baka bak Serakup Indo-Dayak Sarawak SIDS Marudi. Yang megak madah penyampau geran ngagai siti-siti parti Serakup megak hendak sebaka
ke Tegal nitiah ke penyampau Kaban Komiti SIDA. Bercakup bab program nyuak kegeran MRP di UPS Pilih Merudi kemari, ia madah geranya tahu dikena bab pengawal ke berguna serta mai pemayak ngagai serakup. Maya nyak mega 42 komiti pemansang ngau pengelikun genturung peniau JKKK nerima geran MRP RM179,000. Berkaul ngau pandemik COVID-19, Anyi ngelalau mensia mayu di Merudi semampai nitiah ke SOP kudah ditetap ke UPS Menteri Pengerai Malaysia ngau agensi berkaul kebukai. Berita nangkan ketau. Menteri Muda Pengawal Bertanam Betupi Muden ngau pemansang Kanang Menua, Datuk Roland Sagahuiin udah datang ngemata ke pengawal nyuak ke projek ngemanah ke Gereja Katolik St. Jerome, Kampung Petong kemari. Projek berungkus RM150,000-nya datai hari agih belanja projek Transformation Menepsisir RTP ke dekat Belabuh digagak 6 September lalu dipelabak ke Tembuk 5 November 2021. Belah disuak ke mayanya projek Dewan Serbaguna Kampung Petong ke berungkus RM500,000 di megak hari agih belanja RTP lalu dekat berengkah digagak 14 September serta dipelabak Tembuk 13 Januari 2022. Ya, kemudian adun tarat mayanya minta JKKK petuang berpadah terus ngagai UPS Kerja Raya JKR Serian nyemak bisi penangguh bukainya di maya projeknya digagak. Agi nampung batang berita, program Komuniti Konsil Peliliah Lubuk Antu MDLA diatur ngau cara online dikenamai Mensiu Mayu belak ngemeran ke atur Operation Standard SOP nagang pengelekai COVID-19. Chairman MDLA Richard Ngumbang Mada tak jadi atur ngau cara online programnya tahu benar ngembiang Mensiu Mayu belak ngemerat ke SOP maya arito. Mayanya mega ia ngarap ke sidak ke bedah bertucuk vaksin tahu menatai ke diri bertucuk bak klinik ke bersemak tahu ke register nama diri bak mai sejahtera. Kelimpah harinya program berupan mega diatur bak beberapa buah sekolah primary artinya di sebengkah hari pengawal bak programnya ke ngembuan 7 nentu ke sekolah semampai bersih serta likun. Berita di Sibu. 2,800 ekonomi sekolah bab peliliah tu nerima voucher bantu ngepan sekolah bab program bantu ngepan sekolah Yayasan Sarawak 2021. Bantunya disuak ke residen Sibu Wong Hee Sing ngagai pegawai UPS Pelajar Peliliah Sibu Kenawit ngau Selangau kemari. Penyampainya dibagi ngagai 1,850 ekonomi sekolah hari Sibu, 500 ikut hari Kenawit ngau 450 ikut biak sekolah di Selangau. Bantuan ini terbuka kepada pelajar sekolah rendah dan sekolah menengah sahaja yang terutama diberi kepada pelajar tahun 1 dan tingkatan 1 pada tahun 2021. Terdiri daripada pelajar miskin yang KIA ataupun ketua isi rumah terdaftar dengan e-kasih dan didaftar status kemiskinannya sebagai miskin ataupun miskin tegar. Murid keperluan khas ataupun OKU disahkan dalam fokus grup daerah masing-masing. Nangkan kenyak penolong pegawai UPS Pelajar Peliliah Sibu PPD Sibu Jackery Hillary madahkah programnya engkaman benar diatur dikena nyawum bala apa indai lebih hagi diatur benuh betapi ngau penanggul ke Tegal COVID-19. So pada pandangan saya voucher ni memang baguslah untuk yang diberikan oleh pihak Yayasan Sarawak dapat membantu para ibu bapa. Ya, kita tahu sekarang keadaan COVID dan saya rasa memang pendapatan ibu bapa terjejas dan melalui bantuan ini boleh meringankan beban pihak ibu bapa untuk anak-anak kembali ke sekolah. Berita diteruskan di Serian, alai 13 ruang bilik di Kampung Pichin dipinta berjalai ke atur berpekul pengelamat
14 hari. Tuai Kampung Pichin, Riol Lagit, Madah, semua sidangnya megak udah nerima bantu barang pemakai. Ari Kaban Parlimen Serian, Datuk Seri Richard Riod Jaim, sebedau tu. Yang megak Madah report berkaul megak dekat di Anjung, ngagak UPS Pelilih Serian, nyemak bisik kes baru nyadi. Mesir Mayu bak genturun pendiau dia daripada akan itih atur Ari UPS berkuasa, ngau JKKK, maya atur mindah bertagang PKP, renggat kedua empai lama. Nak kata dulu edisi ngali hari, boleh ngaku si Matawil, ngau bala kru buletin berita ke sili agito daripada dengan semua laman media UKAS, yang kaum bak portal ukas.sarawak.gov.my, tentu ke kita subscribe UKAS channel di YouTube. Bagi pihak Bank Negara Malaysia, saya ingin mengalu-alukan kehadiran para hadirin ke kempen Kesedaran Kewangan Sarawak ataupun WISPA 2021. Kempen yang akan berlangsung selama 3 bulan ini mempunyai temanya yang tersendiri, di mana pada bulan Ogos tahun ini bertemakan hak dan tanggungjawab pengguna kewangan, dan pada bulan September bertemakan urus kewangan anda dengan bijak, dan pada bulan Oktober pula bertemakan jenayah kewangan. Sekiranya anda tidak tahu di mana harus anda membuat rujukan tentang sasaran kewangan dan pengurusan kewangan secara amnya, saya ingin mengesyorkan supaya anda menghubungi AKPK untuk bantuan lanjut. Selain itu, elakkan diri daripada terjebak dalam mana-mana skim cepat kaya. Saya juga menaruh harapan yang tinggi supaya kempen ini berjaya mendidik dan meningkatkan pengetahuan pengurusan kewangan kepada rakyat Sarawak. Harapan kerja negeri terhadap institusi kewangan dalam menyokong agenda pembangunan ekonomi dan sosial di Sarawak, menyediakan akses kewangan yang mencukupi bagi memenuhi keperluan rakyat, menawarkan solusi inovatif untuk produk dan saluran perkhidmatan mengikut keperluan masyarakat. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya meresmikan kempen Kesedaran Kewangan Sarawak WISPA. Selamat lemai serta berita biasa ngagi kita semua bergulai dengan waku Gabriel Romi bak berita nukas Iban 2 September 2021. Batang berita lemai itu. Bangunan tegas Digital Village TDV kebenung digagak di Samajaya High Tech Park dekat ngemeran ke konsep teknologi gadung nyerumbak pengeransian nyaga serta ngintu rampak menua. Kepala Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari tun Datuk Abang Openg Madah perkaranya megak seririh engkau 7 2030 Perintah Negeri kedekat ngetan ke penglikun rampak menua. Ujian cadangan ekor, all control by that particular sensor. Jadi inilah adalah untuk kita mengekalkan kepanasan. Kerana dunia hari ini berhadapi dengan climate change. Jadi sebabnya di bawah dasar 2030 kita tekankan kepada sustainability of environment. Jadi tegas kerana dia adalah orang yang mempunyai innovation, they have to innovate also in terms of this building. Ia berjakut menyenyak mayang gabas tabah projek ngagak TDV di Samajaya High Tech Park Kuching Saritu tadi.
Dulu harinya, Kepala Menteri Megat Dibaik Ngabas Laman TDV alai penatai ia di sempulang Chairman Tegas Datuk Lin Talif Saleh, Engkau Kaban Komiti Tegas Datuk Jerib Susil, Abdullah Saidol, Datuk Snodan Lawan, Dr. Hazlan Abang Hipni, Abdul Yaakob Arbi, Jared Rentap Jabu, Engkau Awangku Merali Pengiran Muhammad. Arkitek Kengagak TDV Syed Kamal Azri nangkan kenyak madah ke konsep Green Building Index GBI. Digagak ke bat TDV-nya ilak dekatnya di Palan Innovation berkenaan ke teknologi pemadu baru. So basically this building is under GBI. We have conditional approval for GBI. And then before we start with GBI, we obviously it's just a traditional building with a simple design, slightly sustainable. But when it comes to GBI, we improve in sense of a lot of system like rainwater harvesting. We are using bioswale, water retention pond. We insert some solar panels. So this is actually part of GBI accreditation process. Projek TDV berengkah digagak Januari 2019 tang diketu ke Ketegal Atur Mindah Berdagang PKP ti belabuh diteriat ke Mac 2020. Projek tu datai hari buah penemu Kepala Menteri tahun 2017 subak tingembuan 7 dekat nyungkak ke teknologi serta pengawak dagang ba innovation digital di Sarawak. Berita nangkan ketu. Berserimbai engkau bulan Innovation Pengereja Pengawak Perintah Kaunsil Lumbat Sarawak PSS dekat ngatur Sarawak Sport Challenge Virtual Run kena 6 September ngagai 5 Oktober 2021. Menteri Raban Nembia Engkau Lumbat Sarawak Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah Madah sekedar hari 7 programnya diatur ianya dekat Maik Mensia Mayuh ngeberan ke gaya hidup berpengerai. Sempena dengan sambutan Bulan Inovasi Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak dan Bulan Sukan Kementerian Belia dan Sukan Malaysia pada tahun 2021, Kementerian Belia dan Sukan Sarawak bersama-sama dengan Sarawak Sports Corporation kerjasama juga dengan City Joggers Club akan menganjurkan satu event yang cukup menarik sekali iaitu Sarawak Sport Challenge Virtual Run tahun 2021. Antara tujuan program ini diadakan adalah untuk menanam dan mengamalkan tabiat bersenam walaupun terpaksa berada di rumah. Di samping itu juga ia akan mengeratkan hubungan antara keluarga sambil mematuhi prosedur operasi standard yang telah ditetapkan. Dengan adanya aktiviti sebegini, dapatlah kita mengekalkan tahap kecergasan menyeluruh dari segi kecergasan fizikal, kecergasan mental, kecergasan emosi dan juga kecergasan sosial. Ia bercakap menyenyak maya berjadi kepekitnya hari video di Palan Akuatik Pandalar Rinong, Kuching Sarituk tadi. Pekitnya dibagi ngagai 3 kategori ianya penyawah 200 km dekat Buleh Midul Mas, 100 km Buleh Midul Perak hingga 10 km Midul Engkeraju. Nampung Batang Berita. Sekretari Perintah Negeri Sarawak, Datuk Amar Jau Samion udah datai nemuai berjalai ke pengawak ke Bintulu kemari. Pendatai ia mayanya ngabas tabah projek Jembatan Bintulu Jepak. Projek tu berengkah digagak 3 April 2019 hingga ungkus 476,679,497 lalu dipelabak ke tembuk bulan April 2023. Projek tu berengkah digagak 3 April 2019 hingga ungkus 476,679,497 lalu dipelabak ke tembuk bulan April 2023. Projek yang megak bisi napi penanggul lawan Ketegal PKP kelimpah atur Operation Standard SOP ke udah ditetap ke perintah berpuat hari pandemik COVID-19. Datuk Amar Jau ngarap ke kontraktor nembuk ke projek ni tiada ketimpuh serta langgur projek.
Penembuk jembatan tu dekat nyantil ke jalan ngelawak pala industri Bakar Metading Industrial Park ngau muka Smart City sertanya di pemuan pengawak beranak ke Puku bak 150,000 Mesia Mayuh di Tanjung Kidurong ngau Taman Perindustrian Samalaju. Pejalan Dato' Amar Jau Semeon sarinya diterus ke ngau pengawak ngabas projek Jembatan Batang Kemenar di Sebawah. Projek Jembatan Batang Kemenar tu bisik berpenanggur lawan ketegal gaya hari isu tanah kelimpah PKP. Projeknya berkenaan ke belanja RM89,779,694.48 lalu disadang tembuk Disember 2022. Kelimparinya Dato' Amar Jaul belak ngabas projek ngagak UPS Perintah Baru Bintulu. Projek keberungkus RM117,916,161.60 dipelabak ke tembuk bulan Jun 2022. Dulu harinya, ia dibantai ke engkau penerang berkawul engkau projeknya ke dia tu udah digagak nakak 23.88%. Projeknya belak napi penanggur laun ke Tegal PKP kelimpah ke Tegal Gaya Tanah ngos suntuk kereban dikena ngagak. Ketegalnya, ia minta kontraktor nembuk ke projeknya nitih ke timpuh baru ke udah ditetap ke UPS Kerja Raya JKR. Berita diteruskan ngau pengawal Adundaro Safi'i Ahmad mujur berjadi ke program nyuak kecek projek Miet Menua Pesisir MRP di UPS Pelilih Sibu kena hari 3. Penerima cek MRP RM94,000 tu ianya Komiti Pemansang engkau Penglikun Genturung Pendiau JKKK Lengan engkau Batang Lasa serta Gerumpung Apai Indai engkau pengajar PIBG Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Bawang Asam. Program kesebaka Safi'i megat juga ke sertifikat nampung timpo gawat tuai rumah ngagai tuai rumah Francis Pengarah, tuai rumah Jimbau Damu, engkau tuai rumah Jingga Kedit, engkau sertifikat nyiri tuai rumah ngagai Stephen Bungko. Nakak tu dulu Buletin Kasiban berguleng waku Gabriel Wami engkau bala kru Buletin. Berita kesili lagi tahu dipedak dengan semua laman media ukas yang kau buat portallukas.sarawak.gov.my. Tentu kita subscribe ukas channel di YouTube. Bagi pihak Bank Negara Malaysia, saya ingin mengalu-alukan kehadiran para hadirin ke kempen Kesedaran Kewangan Sarawak ataupun WISPA 2021. Kempen yang akan berlangsung selama 3 bulan ini mempunyai temanya yang tersendiri di mana pada bulan Ogos tahun ini bertemakan hak dan tanggungjawab pengguna kewangan dan pada bulan September bertemakan urus kewangan anda dengan bijak dan pada bulan Oktober pula bertemakan jenayah kewangan. Sekiranya anda tidak tahu di mana harus anda membuat rujukan tentang sasaran kewangan dan pengurusan kewangan secara amnya, saya ingin mengesyorkan supaya anda menghubungi AKPK untuk bantuan lanjut. Selain itu, elakkan diri daripada terjebak dalam mana-mana skim cepat kaya. Saya juga menaruh harapan yang tinggi supaya kempen ini berjaya mendidik dan meningkatkan pengetahuan pengurusan kewangan kepada rakyat Sarawak. Harapan kerja negeri terhadap institusi kewangan dalam menyokong agenda pembangunan ekonomi dan sosial di Sarawak, menyediakan akses kewangan yang mencukupi bagi memenuhi keperluan rakyat, menawarkan solusi inovatif untuk produk dan saluran perkhidmatan mengikut keperluan masyarakat. Lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya meresmikan kempen Kesedaran Kewangan Sarawak WISPA.
Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi malam 2 September 2021 bersama saya Grace Chon Lee. Tumpuan berita malam, bangunan Tegas Digital Village TDV yang sedang dalam pembinaan di Samajaya High Tech Park bakal menerapkan konsep teknologi hijau seiring dengan usaha memelihara alam semula jadi. Menurut Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg, konsep yang diterapkan pada pembinaan TDV adalah selari dengan dasar 2030 kerajaan negeri dalam mengekalkan kestabilan alam sekitar. Bagian cadangan aircon, all controlled by that particular sensor. Jadi inilah adalah untuk kita mengekalkan kepanasan. Kerana dunia hari ini berhadapi dengan climate change. Jadi sebabnya di bawah dasar 2030 kita tekankan kepada sustainability of environment. Jadi tegas kerana dia adalah orang yang mempunyai innovation, they have to innovate also in terms of this building. Beliau berkata demikian semasa mengadakan lawatan ke tapak pembinaan TDV di Samajaya High Tech Park di Kuching pada Khamis. Terdahulu, Ketua Menteri dibawa meninjau persekitaran TDV sambil diiringi pengerusi Tegas Datuk Lim Talif Saleh serta ahli-ahli lembaga amanah Tegas Datuk Jerib Susil, Abdullah Saidol, Datuk Snodan Lawan, Dr. Hazlan Abang Hipni, Abdul Yaakob Arbi, Jeral Rentap Jabu dan Awangku Merali Pengiran Mohamad. Sementara itu, arkitek bertanggungjawab dalam pembinaan TDV, Syed Kamal Azri, sempat berkongsi konsep Green Building Index GBI yang diterapkan untuk TDV yang bakal menjadi pusat inovasi berteknologi tinggi kelak. So basically, this building is under GBI. We have conditional approval for GBI, and then before we start with GBI, we obviously it's just a traditional building with a simple design, slightly sustainable. But when it comes to GBI, we improve in sense of a lot of system like rainwater harvesting. We are using bioswale, water retention pond. We insert some solar panels. So this is actually part of GBI accreditation process. Projek pembangunan TDV yang telah dimulakan pada Januari 2019 dan dijadual siap sepenuhnya pada Julai 2020 terpaksa dihentikan seketika akibat Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang berkuat kuasa pada Mac 2020. Pembinaan TDV yang merupakan cetusan idea Ketua Menteri pada tahun 2017 bertujuan memudahkan proses pemindahan teknologi serta mengkomersial dan mempromosikan keusahawanan dalam inovasi digital di Sarawak. Berita seterusnya, sempena Bulan Inovasi Perkhidmatan Awam 2021, Perbadanan Sukan Sarawak PSS akan menganjurkan Sarawak Sport Challenge Virtual Run yang akan diadakan dari 6 September sehingga 5 Oktober 2021. Majlis pelancaran larian itu telah disempurnakan oleh Menteri Belia dan Sukan Sarawak, Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah, menerusi rakaman video di Pusat Akuatik Pandai Lari Nong, Kuching pada Khamis. Sempena dengan sambutan Bulan Inovasi Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak dan Bulan Sukan Kementerian Belia dan Sukan Malaysia pada tahun 2021, Kementerian Belia dan Sukan Sarawak bersama-sama dengan Sarawak Sports Corporation kerjasama juga dengan City Joggers Club akan menganjurkan satu event yang cukup menarik sekali iaitu Sarawak Sport Challenge Virtual Run tahun 2021. Antara tujuan program ini diadakan adalah untuk menanam dan mengamalkan tabiat bersenam walaupun terpaksa berada di rumah. Di samping itu juga ia akan mengeratkan hubungan antara keluarga sambil mematuhi prosedur operasi standard yang telah ditetapkan. Dengan adanya aktiviti sebegini, dapatlah kita mengekalkan tahap kecergasan menyeluruh dari segi kecergasan fizikal, kecergasan mental, kecergasan emosi dan juga kecergasan sosial. Sarawak Sport Challenge Virtual Run terbuka kepada 3 kategori jarak yang harus ditamatkan, iaitu 200 km bagi pingat emas, 100 km bagi pingat perak dan 10 km bagi pingat gangsa.
Selanjutnya, mengenai lawatan Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak, Dato' Amar Jaol Samion ke tapak pembinaan Jambatan Bintulu Jepak pada Rabu. Jambatan Bintulu Jepak itu mula dibina pada 3 April 2019 dengan kos RM466,679,497 dan dijangka siap pada April 2023. Bagaimanapun, projek tersebut mengalami kelewatan disebabkan PKP dan pematuhan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan kerajaan berikutan pandemik COVID-19. Sehubungan itu, beliau berharap kontraktor yang dilantik dapat memastikan projek pembinaan Jambatan Bintulu Jepak mengikut masa yang ditetapkan serta mengutamakan kualiti pembinaan. Panjang keseluruhan jalan raya ialah 3.5 km mengikut standard U5 reka bentuk piawai jalan bandar termasuk panjang jambatan sepanjang 1.2 km. Siapnya Jambatan Bintulu Jepak akan membolehkan perjalanan dari lapangan terbang Bintulu ke Bandar Bintulu dapat dipendekkan dan sekaligus membawa pembangunan di kawasan Jepak. Malah jambatan ini juga menjadi penghubung kepada kawasan perindustrian seperti Metadeng Industrial Park dan Muka Smart City serta pemangkin pelaburan kepada 150,000 penduduk tempatan di kawasan Tanjung Kidurong dan Taman Perindustrian Samalaju. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Amar Jaol turut mengadakan tinjauan ke tapak pembinaan Jambatan Batang Kemenar Sebau. Dalam lawatan itu, beliau telah diberikan taklimat kemajuan pembinaan jambatan tersebut oleh kontraktor dilantik. Projek menelan kos sebanyak RM89,694.48 dan dijangkakan siap pada Disember 2022 turut mengalami kelewatan disebabkan faktor cuaca yang tidak menentu, isu tanah dan pelaksanaan PKP. Skop pembinaan merangkumi penyiapan 2 lorong jalan raya tunggal Jabatan Kerja Raya JKR R3 Standard Jalan A sepanjang kira-kira 2.306 km termasuk jambatan jarak panjang utama sekitar 729 meter melintasi Batang Kemenar. Sementara itu, Dato' Amar Jaol turut berkesempatan melawat tapak projek pembangunan pentadbiran baru Bintulu yang dilaksanakan dengan kos sebanyak RM117,916,161.60 dan dijangka siap pada Jun 2022. Terdahulu, beliau diberikan taklimat mengenai kemajuan pembinaan bangunan tersebut yang baharu siap 23.88% dan mengalami kelewatan ekoran penguatkuasaan PKP dan kekurangan bahan binaan. Menurut Dato' Amar Jaol, kelewatan pembinaan ini telah menjejaskan tarikh cadangan asal dan mahu kontraktor menyiapkan jalan ini mengikut tarikh baharu seperti yang ditetapkan Jabatan Kerja Raya JKR. Laporan diteruskan di Sibu, Adun Daro Safi Ahmad menyempurnakan majlis penyampaian cek projek kecil luar bandar MRP di Pejabat Daerah Sibu pada Rabu. Penerima cek berjumlah RM94,000 tersebut melibatkan Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK, kawasan Lengan dan Batang Lasa, termasuk PIBG SMK Bawang Asan. Dalam program sama, Safi'i turut menyampaikan CJ pelanjutan tuai rumah kepada tuai rumah Francis Pengarah, tuai rumah Jimbau Damu dan Jingga Kedit, manakala CJ pelantikan baharu tuai rumah kepada Stephen Bungkok. Sekian edisi malam bersama saya Grace dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS. Bagi pihak Bank Negara Malaysia, saya ingin mengalu-alukan kehadiran para hadirin ke kempen Kesedaran Kewangan Sarawak ataupun WISPA 2021. Kempen yang akan berlangsung selama 3 bulan ini mempunyai temanya yang tersendiri, di mana pada bulan Ogos tahun ini bertemakan hak dan tanggungjawab pengguna kewangan dan pada bulan September bertemakan urus kewangan anda dengan bijak dan pada bulan Oktober pula bertemakan jenayah kewangan. Sekiranya anda tidak tahu di mana harus anda membuat rujukan tentang sasaran kewangan dan pengurusan kewangan secara amnya, saya ingin mengesyorkan supaya anda menghubungi AKPK untuk bantuan lanjut. Selain itu, elakkan diri daripada terjebak dalam mana-mana skim cepat kaya.
Saya juga menaruh harapan yang tinggi supaya kempen ini berjaya mendidik dan meningkatkan pengetahuan pengurusan kewangan kepada rakyat Sarawak. Harapan kerja negeri terhadap institusi kewangan dalam menyokong agenda pembangunan ekonomi dan sosial di Sarawak, menyediakan akses kewangan yang mencukupi bagi memenuhi keperluan rakyat, menawarkan solusi inovatif untuk produk dan saluran perkhidmatan mengikut keperluan masyarakat. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya meresmikan kempen kesedaran kewangan Sarawak.